Azam Baki ni. Sebab macam saya kata itu, kita bercerita tentang integriti. Kan, kita mempersoalkan integriti. Semalam ke 2 hari lepas, ada daripada NGO yang membuat laporan tentang Security Commission. Daripada Security Commission kata bahawa penggunaan akaun akaun Azam Baki oleh adiknya adalah satu kesalahan undang-undang. Jadi sekarang ni kita terpaksa tinjau balik daripada segi integriti agensi-agensi yang sepatutnya lebih telus ini. Tapi sebelum kita bercakap tentang itu, saya nak komen sikit tentang apa yang PAS cakap. PAS kata kita tak boleh nak buat komen orang itu bersalah, melainkan kena due course lah, dia kata. Okey, kena pastikan dulu dia menjalani apa orang kata perbicaraan yang adil, barulah kita boleh kata bersalah ke tak bersalah. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Number one, kita bukan bercakap tentang orang biasa, kita bercakap tentang agensi yang sepatutnya integriti itu adalah perkara yang paling tunjang dan teras dalam apa yang dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawa Azam Baki mengakui itu akaun dia dan dan saham itu memang ada dalam akaun dia. Dia berbeza kalau dia kata, kalau ada dakwaan mengatakan Azam Baki memiliki saham lebih 1 juta, dekat 2 juta contohnya. Tiba-tiba dia kata, pertama, saya tidak ada saham tersebut, dan kedua, saham itu tidak, kalau ada pun tidak pernah saham itu masuk dalam akaun saya. Okey, yang tu barulah boleh kita kata kita kena buat siasatan dan sebagainya, kita kena buktikan. Sebab apa? Itu melebihi daripada perkeliling RM100,000 saham nilaian atau 5% daripada satu-satu syarikat dibenarkan di dalam perkeliling kerajaan. Kalau itu dia kata bahawa dia tidak ada saham, dia tidak pernah ada saham, tidak ada pernah saham masuk ke dalam akaun dia, baru kita bercakap soal dibuktikan. Tapi ni tuan-tuan, pertama, Azam Baki mengakui bahawa dia ada akaun tersebut, dan kedua, dia mengakui bahawa lebih daripada 1 juta telah masuk ke dalam akaun tersebut dalam bentuk nilaian saham. Cuma persoalannya, dia kata itu bukan saham dia, itu adik dia punya saham yang guna nama dia. Dengan arti kata lain, dia dah mengaku. So it's not about siapa guna akaun dia, it's about the actor serious. Perbuatan itu telah dilakukan. Sama ada perbuatan itu dia sedar atau tak sedar, gila atau tidak, itu cerita lain. Contohnya ada satu kes kalau sebab belajar law, dia belajar satu kes kriminal lah. Dia dituduh mencuri basikal. Okey, dia dituduh mencuri basikal. So polis tangkap dia. Macam mana dia tengah bawa basikal tu, bukan bawa, dia tengah tarik basikal tu, polis tangkap. So bila ditanya, bila polis tahu, oh rupanya memang bukan basikal dia, dituduh mencuri. Ini kalau kita belajar Theft Act saya ingat lagi, definition of theft is dishonestly appropriate property belonging to the other with the intention to permanently deprive. Oh, section 6 Theft Act 19, saya tengoklah tahun berapa itu, saya lupa. Tapi poinnya apa dia? Bila dia tangkap, dia mengakui bahawa dia dah berada dalam keadaan dia memegang property yang bukan milik dia, dan dia telah mengambil secara dishonest. Dia telah mengambil property itu yang bukan milik dia. Now, persoalan dia dishonesty. Adakah dia mengambil secara dishonest, secara tidak diketahui? So, bila dikaji-kaji, rupanya dia ni ada sleepwalking. Jadi ada masalah, dia ngigau. Rupanya malam itu dia mengigau, dia curi basikal. So, dibuktikan, dipanggil pakar dan sebagainya. So, elemen dishonesty itu tidak ada. Okay, so terbukti bahawa dia tidak mencuri kerana perlu ada elemen niat. Okay, tak apa, itu cerita lain. So, dalam kes ini, perbuatan itu ada tak? Ada. Duit itu masuk tak? Ataupun saham itu ada tak? Ada. Adakah saham itu, akaun itu milik Azam Baki? Ada. So, bila saham itu milik dia, perbuatan itu telah ada. Cuma persoalannya sekarang ini, adakah duit itu milik dia? Yang ni kita akan bercerita tentang possession. Yang itu dibuktikan di mahkamah. Kita bukan bercerita dia songlap atau tidak. Kita bercerita adakah telah masuk duit nilaian jutaan ringgit dalam akaun dia. Jawapannya adalah ya. Itu tak perlu kita persoalkan lagi. Tak perlu kita bincangkan lagi sama dia bersalah atau tidak. Dalam konteks itu sudah berlaku pelanggaran syarat. Sudah berlaku, orang kata apa, bukan pelanggaran syarat, tapi sudah berlaku pelanggaran undang-undang, di mana perkeliling mengatakan pegawai kerajaan mestilah mempunyai saham tidak lebih daripada RM100,000 atau 5% pegangan saham dalam sebuah syarikat. So, pelanggaran itu telah berlaku. Cuma adakah dia bersalah atau tidak? Betul, yang tu mahkamah boleh tentukan.
Tetapi pelanggaran itu sudah berlaku. Dan disebabkan pelanggaran sudah berlaku, sebagai sebuah agensi yang memperjuangkan, yang meneraskan agensi itu dengan integriti, maka dia harus mengambil singgah kebertanggungjawaban, the responsibility untuk meletak jawatan atau sekurang-kurangnya menggantung tugas pending investigation. Fail to do so, dia memberi persepsi kepada rakyat kita. Dia memberi satu persepsi kepada rakyat kita. Bagaimana kita nak mengharapkan orang itu beramanah menjaga harta kita kalau dia sendiri ada kes mencuri, contoh, ataupun dia percayai ada kes mencuri. So kita pun risau, kan? Kan? Jadi benda macam tu kita kena kita bukan, ini bukan ada macam SPRM kata ini adalah satu cubaan politik untuk menjatuhkan politik jahat. Bang, tak payah jilat lebih sangat bos tu bang. Kan? Tak payah jilat lebih sangat bos tu. When we talk about integrity, put him aside. Kemudian bukan kita nak suruh buang, pecat terus, tak. Put him aside, put him on hold, letak dia dalam gantung sekejap ke apa ke, you know, just to make sure pending investigation, orang kata. Ni saya nak cerita lah, ada kawan saya, ini seorang pegawai, saya cerita lah, dia pegawai polis. Dia masa tu dituduh mencuri apa orang kata, pau lah, bukan mencuri, dia pau bangla. Dia pau bangla. Padahal bukan dia pau, kawan dia yang pau. Dia ikut sekali masa tu, tapi dia tak pau, dia tak tahu pun kawan dia pau. So kawan dia pau, dia kena. So dia kena gantung 2 tahun. So investigation tu berlaku siasatan, dia panggil semua, akhirnya dia dapati dia tidak bersalah. So 2 tahun tu dia tak dapat gaji. So lepas 2 tahun tu baru dapat backdate gaji sebab dia tidak bersalah. Okey lah. So maksudnya still ada due process, still ada penggantungan itu berlaku. So kalau kita nak mengembalikan keyakinan rakyat kepada masalah integriti, masalah keyakinan rakyat kepada isu ini, maka kita hendaklah kembali kepada persoalan yang lebih utama. Persoalannya adalah sama ada kerajaan Ismail Sabri ini berani mengambil tindakan kepada apa yang berlaku sekarang. Okey. Itu Ismail apa nama dia? Ismail pula. Azam Baki. Ismail Bakri pula. Ismail Baki kawan aku. Satu lagi cerita tentang Kementerian Pertahanan. Semalam Laksmana Imran bersara senator telah membuat satu laporan SPRM berkenaan dengan pembelian. Ni saya kena baca detail lagi, saya tak boleh nak buka phone sebab saya pakai phone live sekarang. Tapi pembelian, kalau tak silap saya, kapal oleh Kementerian Hishamuddin yang dibuat pada tahun 2014 kalau tak silap, masa itu dia Menteri Pertahanan juga, di mana benda tu tak sampai. Tapi tiba-tiba baru ni minta additional 1.6 billion untuk tambah lagi kapal tersebut. Dia bila dipersoalkan what happened to the previous purchase, benda itu tidak didedahkan. Di atas, saya rasa diletakkan di bawah OSA ke whatever lah. Diletakkan di bawah OSA ke di bawah apa benda yang berlaku lah. Jadi rakyat tidak boleh melihat, boleh melihat secara jelas apa yang berlaku pada waktu itu, dengan dana yang diminta sebelum ini. Billion of ringgit kita tak tahu. So akhirnya diminta lagi additional. So itu tuan-tuan, kadang-kadang saya terfikir apa, dia macam ni, bila baru-baru ni NGO nak bersihkan kuil, banyak ahli-ahli ustaz-ustaz Astazizah dipanggil, Asatizah mempersoalkan akidah, mempersoalkan boleh ke tidak, berbahas daripada sudut ilmu, kan, tentang boleh ke tidak kita nak mencuci kuil disebabkan oleh musibah yang berlaku. Tapi bila ada golongan-golongan yang mencuri duit rakyat secara terang-terang ni, Asatizah ni pula tak keluar pula fatwa-fatwa. Ada yang katakan saya, itu memang hukum dia haram. Tak, kita bukan nak tanya haram halal dia, tapi keluarkanlah fatwa-fatwa kamu berkenaan dengan rasuah, berkenaan dengan pemimpin yang menindas, berkenaan dengan mereka menyalahguna kuasa. Kan, yang tu saya tak nampak pun ada orang mengeluarkan perkara tu pembincangan. Tak payah cerita orang PAS lah, kita cerita yang bukan PAS ni.
Kan kita cerita, oh kenapa? Kerana mereka takut terpalit dengan so-called politik. It's got nothing to do with politik. It's got everything to do dengan kita nak mempertahankan harta rakyat kita, sama ada kita boleh pergi atau tidak. And that's why tuan-tuan, saya selalu kata macam ni, the end of the day, kita kena reform parti kita. Kita kena reform negara kita. Kita kena reform institusi kita. Kita kena reform sistem kita. Tetapi kita nak reform semua ini daripada yang saya cerita keburukan tadi tu, apa yang berlaku kepada yang lebih baik, kita perlu orang yang betul-betul boleh bawa reform itu. Dan saya tahu Dato' Seri Anwar Ibrahim boleh membawa reform tersebut. Kita boleh bawa reform. Beliau boleh membawa reform. Tetapi dia tak seorang saja tak boleh. Dia perlukan tim yang betul-betul boleh membawa reform. That is why saya kata even dalam parti keadilan sendiri, pemilihan parti itu sangat penting. Daripada timbalan ke bawah itu mestilah orang-orang yang betul dan benar-benar tahu memberi nasihat yang betul, bukan menjadi penasihat yang betul, bukan menjadi punasihat. Menasihati tapi jadi punah akhirnya. Bukan. So kita nak pastikan supaya itu berlaku, dan akhirnya insya-Allah saya rasa, saya tahu ramai di kalangan ahli parti kita, parti keadilan yang mampu melakukan demikian kalau diberi peluang. Dan saya tahu ramai dalam parti keadilan ni orang-orang korporat, orang-orang yang berpendidikan, orang yang bijak pandai, yang pernah bekerja dengan syarikat-syarikat besar dan sebagainya, yang punya minda yang hebat, yang boleh memberi nasihat yang betul kepada beliau insya-Allah. Jadi sebab itu Jordan B. Peterson pernah kata dalam buku dia kan, 12 Rules for Life, dia kata apa, set your house in order before you criticize the world. Itu rule number 6. Maksudnya apa? Atur rumah kita dulu sebelum kita nak pergi kritik dunia. Bagi saya it is important untuk kita buat reform luar dalam, dan insya-Allah benda ni kita boleh lakukan. Dan saya percaya anda semua, kita percaya 500 lebih orang pergi tengok ni, saya percaya kita semua boleh bawa perubahan kalau kita nak bawa perubahan insya-Allah. Dan never give up, jangan pernah putus asa. And ada orang kata saya, hang pun dah kena gantung. Ya, aku kena gantung, tapi bukanlah aku kena gantung mati terus, aku hidup lagi setakat gantung kat alian je. Sekian daripada saya, terima kasih. Selamat makan, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.